Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini tajuk kita adalah 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okay, bagi standard pelajaran hari ini atau objektif hari ini adalah kita akan mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor, membandingkan dan menyusunkan perpuluhan positif mengikut tertib, sama ada menaik atau menurun. Okay, kita terus masuk yang slide seterusnya. Yang ni bagi yang masuk kelas Google Meet akan kita akan main. Bagi yang tidak, kita akan teruskan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Masih lagi sama dengan integer. Okey, kalau kita ada satu garis nombor dan cikgu mula dengan garis nombor tu dengan nombor sifar. Okey, di sebelah kanan masih kita akan letak nombor integer positif. Sama juga bagi perpuluhan positif. Perpuluhan positif akan berada di sebelah kanan. Okey, perpuluhan negatif akan berada di sebelah kiri. Okey, perpuluhan negatif akan berada di sebelah kiri. Okey, sekiranya cikgu letakkan saat sini satu nombor. Contoh 0.1. Sini cikgu akan letak negatif 0.1. Okey. Sifar seterusnya cikgu akan mula 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Di sini cikgu sambung negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4. Jadi di sebelah kiri, okey, kalau kita bandingkan 0.4 negatif 0.4 bermaksud kurang 0.4 daripada sifar. Jadi dia maksud kat sini lagi jauh daripada sifar, nombor dia akan jadi kecil bagi nombor perpuluhan negatif. Bagi perpuluhan positif, nombor yang semakin jauh daripada sifar akan menjadi lebih besar. Okey. Baik. Objektif pertama adalah mewakilkan perpuluhan pada garis nombor. Okey. Jadi apabila dia perlu kamu mewakilkan perpuluhan pada garis nombor, nombor satu perlulah kamu melukis satu garis nombor. Okey, cikgu bagi contoh. Jadi kamu lukislah satu garis nombor seperti yang cikgu lukiskan di bawah. Contoh ni di sini. Okey, satu garis nombor. Kita lukis. Okey, satu garis dan wakilkan yang pertama adalah sifar, di mana kamu letak kedudukan sifar. Jadi sini cikgu nak letak di kedudukan sifar di tengah-tengah. Jadi yang akan kita letak perpuluhan positif adalah di sebelah kanan dan perpuluhan negatif adalah akan diletakkan di sebelah kiri. Okey, di sini kemudiannya kamu tentukan skala. Contoh cikgu nak mula skala dengan skala 0.1. Di sebelah kanan kita mula 0.1. Jadi di sebelah kiri pun sama juga, kamu akan mula dengan negatif 0.1. Jadi cikgu dah lukiskan supaya tak ambil masa. Jadi di atas cikgu dah lukis satu garis nombor yang warna biru ni, satu garis nombor. Okey, dan cikgu dah tentukan di mana kedudukan sifar. Okey, setelah kita lukis di mana kedudukan sifar, tentukan apa skala kamu. Kamu nak mula dengan 0.1. Jadi di sini mungkin dia akan jadi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Begitu juga sebelah kiri akan jadi negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5. Okey, mengikut skala. Jadi A, mula-mula cikgu nak kamu tentukan perpuluhan positif. Jadi kita ada dua perpuluhan positif, 0.6, 0.2. Jadi di mana kedudukan 0.6 kita akan jadi di sinilah. Kita akan mula di sini. Contoh ni di sini 0.1, 0.2. Okey, jadi di sini akan jadi 0.2. Jadi kita wakilkan di sini sebagai 0.2. Okey, 0.2 telah kita wakilkan. 0.3, 0.4, 0.5 dan di sini akan jadi 0.6. Okey, perpuluhan positif telah kita wakilkan.
Jadi kita tengok pula perpuluhan negatif. Perpuluhan negatif yang warna biru ni yang cikgu bulatkan sebagai warna biru. Okey, negatif 0.3. Okey, bersama juga kita mulakan dengan nombor yang kita tengok. Okey, sifar di sini akan mula negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3. Di sini akan jadi negatif 0.3. Kita dah wakilkan negatif 0.3, negatif 0.5, negatif 0.6. Jadi sini akan jadi negatif 0.7. Okey, bagi A kita dah selesaikan mewakilkan semua keempat-empat nombor positif, nombor perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Lagi sekali cikgu nak ingatkan, mula-mula tentukan kedudukan sifar kamu dan di sebelah kanan kamu akan kita letak nombor positif. Okey, perpuluhan positif. Di sini kita akan letak perpuluhan negatif. Okey. Kita tengok pula bagi soalan B. Okey, bila kita nak mewakilkan satu perpuluhan, okey, atau beberapa perpuluhan dalam garis nombor, tentulah kamu kena wakilkan dalam garis nombor, kenalah lukis satu garis nombor. Jadi di sini cikgu copy balik garis nombor cikgu. Okey, supaya cepat. Okey, di sini kita ada lagi satu kopi garis nombor. Okey. Okey, mula-mula tentukan garis nombor kamu. Okey, lukis garis nombor kamu. Okey, apabila kamu dah lukis garis nombor kamu, tentukan dahulu okey, kedudukan sifar kamu. Jadi di sini cikgu tengok negatif dia besar, negatif dia banyak, negatif 1.3. Jadi mungkin cikgu letak di sinilah. Mungkin cikgu letak di sini. Sifar cikgu letak di sini. Jadi cikgu nak tentukan dahulu. Okey. Positif integer. Perpuluhan positif. Okey, perpuluhan positif, bukan perpuluhan positif integer lah. Perpuluhan positif. Jadi dua perpuluhan positif cikgu, sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 3. Jadi di sini apa skala kamu? Jadi jika skala kamu mula dengan sifar perpuluhan 1, jadi kita teruskanlah sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3 di sini. Okey, sifar perpuluhan 4, sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7 di sini. Okey, seterusnya kita akan tentukan di mana perpuluhan negatif. Jadi pun sama, kita mula dengan skala sifar perpuluhan 1 tadi. Di sini akan jadi negatif sifar perpuluhan 1, negatif sifar perpuluhan 2, negatif sifar perpuluhan 3, negatif sifar perpuluhan 4, negatif sifar perpuluhan 5, negatif sifar perpuluhan 6, negatif sifar perpuluhan 7. Di sini akan jadi negatif sifar perpuluhan 7. Seterusnya negatif sifar perpuluhan 8, negatif sifar perpuluhan 9, negatif 1, negatif 1.1, negatif 1.2. Di sini akan jadi negatif 1.3. Jadi kita dah tentukan keempat nombor perpuluhan positif dan nombor perpuluhan negatif bagi B. Jadi selesailah bagi A dan B. Baik, kita masih lagi dalam objektif mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Okey, dalam soalan ni dia kata rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor berukuran 10 cm yang mewakili satu garis nombor. Salin rajah itu dan wakilkan perpuluhan berikut pada garis nombor tersebut. Kemudian dia cakap garis lurus berukuran 10 cm. Okey, jadi kamu dalam buku latihan kamu lukis satu garisan berukuran 10 cm. Di sini cikgu dah garis satu garisan berukuran 10 cm. Kita tengok okey, dia punya satu sengkang ni antara ni adalah 1 cm. 1 cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, rajah ni dia mula dengan negatif 1 hingga negatif 2. Cikgu salin dah negatif 1 hingga negatif 2. Jadi di tengah-tengah ni, jika di sini mula dengan negatif 1, okey, di sini mesti negatif 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3, negatif 1.4, negatif 1.5,
negatif 1,6, negatif 1,7, negatif 1,8, negatif 1,9 dan negatif 2. Okey. Jadi mula-mula kita lihat dahulu sinarai nombor perpuluhan kita. Jadi kita tengok sinarai nombor perpuluhan kita adalah semula nombor negatif. Okey, semua nombor negatif. Keempat-empat nombor perpuluhan ini adalah nombor perpuluhan negatif. Jadi kita tengok di mana kedudukan dia. Okey, kita mula dengan yang paling kiri di sini. Okey, cikgu mulakan dengan yang ni. Okey, negatif 1,46. Jadi di mana negatif 1,46? Ada di antara negatif 1,4, negatif 1,5. Jadi di sini, okey, dia ada, kalau kita letak pembaris kita di sini, okey, dia akan jadi negatif 1,41, negatif 1,41, 1,42, 1,43, 1,45, 1,45. Di sini akan jadi, okey, cikgu tukar warna supaya jelas. Okey, di sini akan jadi negatif 1,46. Jadi di sinilah kedudukan, okey, negatif 1,46. Okey, selesai. Negatif 1,84. Okey, di mana kedudukan negatif 1,84? Negatif 1,84 di antara negatif 1,8 dengan negatif 1,9. Jadi kita guna pembaris kita sebagai panduan. Jadi di sini akan jadi negatif 1,8, negatif 1,81, negatif 1,82, negatif 1,83. Di sini akan jadi negatif 1,84. Jadi cikgu ubah sikit pembaris. Negatif 1,84. Okey. Negatif 1,2. Okey, di mana negatif 1,2 kita dah wakilkan di sini. Negatif 1,2. Jadi kalau cikgu nak pakai semua warna ni, jadi di sini akan jadi negatif 1,1, negatif 1,2. Okey, selesai. Okey, nombor yang keempat negatif 1,62. Okey, di mana di antara negatif 1,6 dan negatif 1,7. Jadi di sini negatif 1,6, negatif 1,1, dari sini akan jadi negatif 1,2. Negatif 1,62. Okey, yang warna pink ni lah kita punya perwakilan nombor perpuluhan negatif. Okey, kita dah tentukan kita punya kedudukan skala sifar ke negatif 0,5. Okey, di sini, okey, cikgu buat sikit pembaris. Di sini sifar, negatif 0,1, negatif 0,2, negatif 0,3, negatif 0,4, negatif 0,5. Jadi kita nak tentukan di mana negatif 0,2. Negatif 0,25. Okey, negatif 0,2 dia berada di antara negatif 0,25 berada di antara negatif 0,2 dan negatif 0,3. Jadi ambil pembaris kamu, okey, di antara negatif 0,2 dan 0,3. Jadi kita mulalah mengira negatif 0,2, negatif 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25. Jadi 0,25 ni di negatif 0,25 ni di antara negatif 0,2 dan 0,3. Okey, di sini negatif 0,25. Okey, selesai. Jadi kita nak tentukan nombor 2 pula. Perpuluhan yang kedua, negatif 0,08. Okey, negatif 0,08 di antara negatif 0,1. Okey, negatif di antara sifar, okey, dan negatif 0,1. Jadi ambil pembaris kamu dan mula mengira. Okey, jadi negatif 0,8. Jadi sini negatif 0,08.
sifar 1. Jadi di tengah ni kita boleh dapat negatif sifar perpuluhan 5. Negatif sifar perpuluhan sifar 5. Jadi negatif sifar perpuluhan sifar 6. Negatif sifar perpuluhan sifar 7. Negatif sifar perpuluhan sifar 8. Okey, di sini. Sini negatif sifar perpuluhan sifar 8. Okey. Perpuluhan yang seterusnya. Kita tengok perpuluhan yang seterusnya pula. Okey, perpuluhan yang seterusnya apa dia? Okey, kita lihat. Yang seterusnya negatif sifar perpuluhan 39. Okey, di mana negatif sifar perpuluhan 39? Di antara negatif sifar perpuluhan 3 dan negatif sifar perpuluhan 4. Jadi dengan berpandukan pembaris kamu boleh mula mengira. Kalau di sini negatif sifar perpuluhan 35, negatif sifar perpuluhan 36, negatif sifar 36, 37, 38, di sini akan jadi negatif sifar perpuluhan 39. Okey. Negatif sifar perpuluhan 39. Okey, yang seterusnya negatif sifar perpuluhan 17. Jadi negatif sifar perpuluhan 17 ni di antara negatif sifar perpuluhan 1 dan negatif sifar perpuluhan 2. Jadi kita boleh guna perpandukan pembaris kamu. Kita tentukan dulu di mana negatif sifar perpuluhan 17. Okey, kita tengok di sini ni. Okey, kalau begitu kita mulalah mengira negatif 1, negatif sifar perpuluhan 1. Jadi negatif sifar perpuluhan 1, negatif sifar perpuluhan 11, negatif sifar perpuluhan 2, negatif sifar perpuluhan 3, negatif sifar perpuluhan 4, negatif sifar perpuluhan 5, negatif sifar perpuluhan 16, negatif sifar perpuluhan 17 di sini. Jadi di situlah kita punya negatif sifar perpuluhan 17. Okey, kita dah tentukan keempat-empat. Kita dah wakilkan keempat-empat perpuluhan negatif. Okey, kita tengok pula nombor 6. Okey, di sini kita punya standard pembelajaran objektif kita adalah untuk membandingkan dan menyusun perpuluhan positif mengikut tertib. Okey, tertib sama ada menurun atau menaik. Jadi kalau menurun, dia minta menurun. Jadi menurun, kita akan ambil dari besar ke kecil. Okey. Cikgu nak kita ulang balik. Okey, bagi nombor integer, positif integer, negatif integer ataupun dan perpuluhan pecahan positif, pecahan negatif, juga perpuluhan positif, perpuluhan negatif. Okey, daripada sifar, semakin jauh daripada sifar, okey, yang positif ni semakin besar. Okey. Kalau yang negatif, nombor negatif, tak kisahlah negatif integer negatif, perpuluhan negatif, pecahan negatif, semakin jauh daripada sifar dia makin kecil. Okey, kedudukan dia kalau jauh daripada sifar dia makin kecil kalau nombor negatif. Sekarang apa perlu kamu tentukan dahulu? Kita nak tengok dia menurun. Jadi yang menurun besar ke kecil. Jadi besar, apa perlu kamu tentukan? Tentukan dahulu yang mana positif. Okey. Di antara dua nombor positif ni yang mana lagi besar? Okey, yang ni lagi besar. Jadi 1.4, 1.4. Seterusnya 0.5. Okey, kita dah tentukan dua nombor positif. Jadi kita nak tentukan pula dua nombor nombor yang tinggal lah. Yang nombor yang tinggal adalah nombor negatif. Okey, di antara tiga nombor negatif ni, okey, yang mana lagi dekat dengan sifar? Maknanya dia lagi besar. Jadi yang ni lah negatif
0.3, seterusnya negatif 0.7, seterusnya negatif 1.6. Okey, baik. Okey, mudah kan? Kita tengok pula nombor 2. Okey, kita tengok pula latih diri 1.4b. Okey, bagi 1.4b A pun sama, cikgu ulang balik. Okey, nombor positif, okey. Okey, di sebelah kanan, okey, lagi besar, lagi jauh dari baik, seterusnya kita masih lagi di bawah standard. Kita nak menyusun, okey, membanding dan menyusun nombor perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib sama ada menurun atau menaik. Okay. Di sini dia nak tertib menaik. Jadi menaik dari nombor yang paling kecil ke besar. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Tak kisahlah sama ada dia integer positif atau integer negatif, perpuluhan positif atau perpuluhan negatif, pecahan positif, pecahan negatif. Kalau dia nama dia positif, okey, pecahan perpuluhan integer, dia duduk sebelah kanan. Okey, bila duduk sebelah kanan dalam garis nombor, lebih jauh daripada sifar, nombor dia makin besar. Okey. Kalau nombor negatif, dia akan duduk sebelah kiri. Jadi semakin jauh daripada sifar, nombor dia semakin kecil. Di sini cikgu nak mudahkan kerja kamu. Dia nak, okey, kita hanya tentukan dia punya kedudukan tanpa menggunakan garis nombor. Sebab kamu dah nampak dah kat mana kedudukan dia dalam garis nombor. Semakin jauh daripada sifar atau semakin dekat dengan sifar. Jadi kalaulah kita pilih dulu, dia nak tertib menaik. Jadi menaik kita nak yang paling kecil ke besar. Jadi yang kecil kita tengok nombor negatif dulu. Sebab nombor negatif semakin jauh daripada sifar, semakin kecil nombor dia. Okey, antara tiga nombor ini, negatif 1.23, negatif 1.48, negatif 0.03. Yang mana jauh daripada sifar? Okey, kalau kedudukan dia makin jauh daripada sifar, yang ni negatif 1.48. Seterusnya kau boleh tentukanlah 1.23. Seterusnya negatif 0.034. Okey. Ini semua nombor negatif. Kita dah tentukan kedudukan dia. Seterusnya kita nak tentukan kedudukan nombor positif pula. Okey, positif. Okey, yang mana dekat dengan sifar. Okey, sebab yang dekat dengan sifar dia akan jadi kecil. Jadi yang mana? Yang ni negatif sifar perpuluhan, bukan negatif, positif. Positif 0.34. Seterusnya 1.034. Okey, selesai bagi A. Bagi B juga sama. Okey, bagi B juga sama. Okey, daripada tu kita lihat dulu apa tertib kita. Tertib menaik. Jadi bila tertib menaik, kita ambil nombor negatif dahulu. Jadi nombor yang negatif adalah, okey, nombor yang kecil. Jadi nombor negatif. Okey, ada 3 nombor negatif. Daripada 3 nombor negatif ni, yang mana kedudukan dia jauh daripada sifar? Okey, yang mana jauh daripada sifar? Yang ni, negatif 1.654. Seterusnya, negatif 1.546. Seterusnya, negatif 1.456. Seterusnya, ada lagi tak nombor negatif? Tak ada dah. Okey, seterusnya kita tentu pula nombor positif. Antara dua nombor positif ni, yang mana lagi dekat dengan sifar? Sebab dia kena nak kecil ke besar kan? Yang mana dekat dengan sifar, yang ni 1.456. Jadi 1.456. Seterusnya 1.564. Okey, semua ni adalah dari kecil ke besar. Sebab tertib dia menaik. Okey, tertibnya menaik kecil ke besar. Okey, seterusnya kita tentukan pula dalam tertib menurun. Kalau tertib menurun apa? Dari besar ke kecil. Okey, cikgu ulang balik. Okey,
mula-mula tentukan dahulu di mana kamu punya lukis dulu satu garis nombor dan tentukan kedudukan sifar kamu. Jadi kalau di sebelah kanan adalah nombor positif, tak kisahlah nombor integer positif, perpuluhan positif ataupun pecahan positif, okey. Semua yang positif akan duduk sebelah kanan. Jadi semakin jauh daripada sifar, semakin besar nilai nombor tersebut. Okey, semakin kalau dia nombor negatif, sama ada integer negatif, perpuluhan negatif ataupun pecahan negatif, semakin jauh daripada sifar, semakin kecil nombor tersebut. Okey, jadi kita tengok A, dia nak menurun. Jadi kalau menurun dari besar ke kecil, dari besar ke kecil, kita akan pilih nombor yang positif dulu. Sebab nombor yang positif ni lagi besar daripada nombor yang negatif. Okey, daripada nombor yang positif, okey, perpuluhan positif ni, yang mana lagi jauh daripada sifar. Sebab yang mana lagi jauh daripada sifar, lagi besar nombor dia. Kalau nombor positif, nilai nombor dia. Jadi yang ni, 2.522. Seterusnya, 2.452. Okey, setelah kita tentukan nombor positif, kita tentukan pula nombor negatif di antara 3 nombor ni. Okey, yang mana lagi dekat dengan sifar. Okey, sebab yang dekat dengan sifar bagi nombor negatif lagi besar nilai dia. Jadi yang mana dekat dengan sifar? Negatif 2.005. Okey, seterusnya negatif 2.052. Seterusnya yang ni lah, negatif 2.505. Okey, selesai bagi A. Juga bagi B. Okey, mula-mula sebab kita nak tertib menurun. Jadi tertib menurun adalah nombor yang besar ke kecil. Apa yang kamu perlu tentukan dahulu? Okey, tentukan yang kalau besar ke kecil, tentukan nombor perpuluhan positif dahulu. Jadi yang mana perpuluhan positif? Ada dua nombor perpuluhan positif. Sifar perpuluhan 065 dan sifar perpuluhan 621. Okey, yang mana antara dua nombor ni, yang mana lagi jauh daripada sifar? Sebab nombor positif yang jauh daripada sifar lagi besar nilai dia. Okey, jadi antara dua ni adalah sifar perpuluhan 621. Seterusnya sifar perpuluhan 065. Okey, kita dah selesai dengan nombor positif. Okey, kemudian kita tentukan pula nombor negatif. Okey, nombor negatif. Okey, antara nombor negatif ni, yang dekat dengan sifar lagi besar nilai dia. Sebab sebab nombor negatif, perpuluhan, integer maupun pecahan lagi jauh daripada sifar, lagi kecil nilainya. Maknanya yang dekat-dekat dengan sifar ni lagi besar nilainya berbanding nombor yang jauh. Jadi yang mana lagi besar antara tiga ni yang dekat dengan sifar adalah negatif sifar perpuluhan 068. Seterusnya negatif sifar perpuluhan 639. Seterusnya negatif sifar perpuluhan 647. Okey, bagi bahagian ini, bahagian A, subtopik 1.4, kamu belajar apa? 1. Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif dalam garis nombor. Okey, semua wakil perpuluhan ni sama jugalah. Kamu tentukan yang mana kedudukan sifar, dan yang sebelah kanan adalah nombor perpuluhan positif dan yang sebelah kiri adalah nombor perpuluhan negatif. Okey, semakin jauh daripada sifar bagi nombor perpuluhan positif, semakin besar nilai dia. Okey, semakin jauh perpuluhan negatif, nombor perpuluhan negatif tersebut, semakin kecil nilai dia. Okey, nombor 2, kamu belajar cara menulis, menyusun. Menyusun nombor-nombor perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Mengikut tertib.
tertib. Okey, tertib menaik, menurun. Okey. Sampai sini untuk hari ini. Okey, kamu kena selesaikan latih diri 1.4A dan 1.4B bagi bahagian ini. Okey. Selesaikan latih diri 1.4A dan 1.4B. Okey, hantar kepada cikgu sekurang-kurang Khamis ini. Okey, kurang-kurangnya Khamis ini. Cikgu nak Khamis ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.